Hai murid-murid, apa kabar? Hari ini Cikgu harap semuanya sehat-sehat walafiat ya. Mari belajar bersama Cikgu Laura. Jom! Salam sejahtera murid-murid. Mari belajar bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Laura. Baiklah, sila keluarkan buku teks bahasa Melayu tahun 5 dan buka muka surat 142. Baiklah, standar pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3.3, yaitu membina jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapa secara kritis dengan betul. Sementara itu, nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah semangat bermasyarakat. Baik, dalam pembelajaran kita pada kali ini, kamu akan dapat memahami bagaimanakah caranya kita membina jawapan kepada soalan pemahaman berdasarkan kepada petikan yang diberikan dan juga kemahiran berfikir aras tinggi kamu. Jadi, kita akan cuba untuk menulis ataupun membina jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap dan betul. Baiklah, sekarang kita teruskan. Baik, ini merupakan paparan petikan yang akan kita baca sebentar lagi. Kemudian selepas kita membaca petikan ini, kita akan membuat aktiviti seterusnya, yaitu menjawab soalan. Aktiviti ini mempunyai 6 soalan yang harus kita jawab dengan menggunakan ayat yang betul. Baik, sekarang kita teruskan. Mari bincangkan. Baiklah murid-murid, untuk menjawab soalan pemahaman ini, perkara pertama yang harus kita lakukan ialah membaca terlebih dahulu soalan yang diberikan. Baik, di sini terdapat 6 soalan, di mana soalan 1 hingga soalan 4 kita boleh peroleh jawapannya daripada petikan. Manakala soalan ke-5 dan ke-6 mempunyai lampu yang berkelip-kelip itu, kamu mesti menjawab dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi maksudnya di sini jawapan itu tidak terdapat di dalam petikan secara bulat-bulatnya, tetapi kita boleh memperolehi jawapan berdasarkan petikan yang kita baca. Sekarang kita akan membaca petikan terlebih dahulu. Mari kita membaca bersama-sama ya, murid-murid. Baik, ini adalah petikan yang akan kita baca. Kalau kamu tidak melihat dengan jelas di screen, kamu lihat pada buku teks kamu. Sila baca bersama dengan cikgu ya. Baik. Kehidupan nelayan. Pada cuti persekolahan yang lalu, Ana dan Sepani menyertai rombongan sekolah mereka ke Kelantan.
Mereka berada di sana selama 3 hari. Sebanyak 30 orang peserta rombongan menginap di Inap Desa Suri, Kampung Pantai Suri, Tumpat, Kelantan. Pada hari kedua, pengurus Inap Desa telah mengatur kegiatan untuk membolehkan para peserta rombongan bermalam di rumah 15 keluarga angkat. Ana dan Sepani serta rakan-rakan mereka dapat menikmati suasana kehidupan para nelayan di situ. Keluarga nelayan melakukan pelbagai pekerjaan untuk menyara kehidupan mereka. Selain menangkap ikan, para nelayan dan anggota keluarga masing-masing melakukan aktiviti lain seperti menganyam tikar, mencanting batik, mencari belalang rusak, mencari kelip-kelip, menyusuri sungai, membuat kuit tradisional, dan memanjat pokok kelapa. Pada masa lapang, mereka bermain wow. Ana dan Sepani mendapati bahawa para nelayan Kampung Pantai Suri dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam sekeliling yang mencabar. Mereka berasa gembira kerana dapat menambah pengetahuan mereka tentang kehidupan nelayan. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat memahami cerita yang terdapat di dalam petikan yang kita baca tadi. Baik, sekarang kita teruskan. Ini adalah soalan yang pertama. Ana dan anggota rombongan menginap di mana? Baik, kita boleh peroleh jawapannya di perenggan yang pertama, yaitu sebanyak 30 orang peserta rombongan menginap di Inap Desa Suri, Kampung Pantai Suri, Tumpat, Kelantan. Jadi kita telah mendapat jawapannya di sini, yaitu di Inap Desa Suri, Kampung Pantai Suri, Tumpat, Kelantan. Baiklah murid-murid, jadi untuk menjawab soalan ini kita mestilah menulis dengan jawapan yang lengkap. Di dalam peperiksaan, bahagian soalan pemahaman bahagian B, kita mestilah menulis jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Jika kamu menjawab tidak mempunyai ayat yang lengkap, markah akan dipotong. Baiklah, sekarang lihat contoh jawapan yang cikgu beri di sini. Ana dan anggota rombongan menginap di Inap Desa Suri, Kampung Pantai Suri, Tumpat, Kelantan. Boleh faham murid-murid? Jelas kan? Baik, sekarang kita lihat pula soalan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh keluarga nelayan di Kampung Pantai Suri? Baik, sila lihat dalam petikan. Kita boleh peroleh jawapan daripada perenggan yang ketiga. Sila baca semula yang murid-murid untuk mendapatkan jawapan. Setelah itu, pastikan kamu menulis jawapan kamu dengan menggunakan ayat yang lengkap. Aktiviti yang dilakukan oleh keluarga di Kampung Pantai Suri ialah, apakah aktiviti-aktiviti itu, murid-murid? Betul.
Cikgu ulang semula jawapan. Pastikan kamu mendengar dengan teliti. Jika tidak mendengar, kamu boleh mendengar semula berulang-ulang. Kamu juga boleh perhatikan daripada perenggan yang ketiga itu di manakah jawapan yang cikgu baca tadi. Baik, untuk soalan yang kedua ini, aktiviti yang dilakukan oleh keluarga nelayan di kampung Pantai Suri ialah menangkap ikan, menganyam tikar, mencanting batik, mencari belalang rusa, mencari kelip-kelip, menyusuri sungai, membuat kue tradisional, dan memanjat pokok kelapa. Pada masa lapang pula, mereka bermain wow. Cikgu sudah baca jawapannya. Cikgu harap kamu pun dapat jawapan yang sama seperti yang cikgu baca tadi. Jika tertinggal, kamu boleh ulang mendengar semula ya, murid-murid. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Baiklah, ini merupakan soalan yang ketiga. Bilakah Ana dan Sepani menyertai rombongan ke Kelantan? Bilakah Ana dan Sepani menyertai rombongan ke Kelantan? Jawapan ini terdapat pada perenggan yang pertama. Di ayat yang pertama. Mari kita baca jawapannya bersama-sama yang murid-murid. Ana dan Sepani menyertai rombongan ke Kelantan pada cuti persekolahan yang lalu. Mudah kan? Senang sahaja kita peroleh jawapan daripada petikan yang kita baca tadi. Baik, sekarang kita teruskan. Sebelum itu, jangan lupa menulis jawapan kamu dengan menggunakan ayat yang lengkap ya. Baik, sekarang kita teruskan pula kepada soalan yang keempat. Ini merupakan soalan yang keempat. Apakah kebaikan yang diperoleh oleh Ana dan Sepani daripada rombongan tersebut? Perkataan yang kita tumpukan di sini adalah kebaikan. Apa kebaikan yang diperoleh oleh Ana dan Sepani ini daripada rombongan tersebut? Cari jawapan. Kamu boleh dapatkan jawapan dalam perenggan yang keempat. Lihat. Jika tidak jelas, kamu boleh baca semula. Ana dan Sepani mendapati bahawa para nelayan kampung Pantai Suri dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam sekeliling yang mencabar. Mereka berasa gembira kerana dapat menambah pengetahuan mereka tentang kehidupan nelayan. Di sini kita sudah dapat apakah kebaikan yang diperoleh. Mereka dapat menambah pengetahuan mereka tentang kehidupan nelayan. Jawapannya ada di sini ya. Baik, sekarang kita lihat contoh
jawapan yang lengkap. Di sini seperti ini. Kebaikan yang diperoleh oleh Ana dan Sepani daripada rombongan tersebut ialah mereka dapat menambah pengetahuan mereka tentang kehidupan nelayan. Yang kita baca tadi itu. Baik, dapat jawabannya. Jangan lupa tulis dengan tulisan yang kemas dan ayat yang betul. Ayat yang lengkap. Baik, sekarang kita teruskan kepada soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni, lihat ada lampu berkelip-kelip di sini. Ini merupakan soalan yang memerlukan kita berfikir. Mahu cari jawapan di dalam petikan, memang tidak ada jawapan yang secara langsung, tetapi berdasarkan petikan kita boleh memikirkan jawapan kepada soalan ini. Mengapakah pelawat bermalam di rumah para nelayan? Mengapakah pelawat bermalam di rumah para nelayan? Baik. Berdasarkan kepada petikan di perenggan yang keempat ini, kita boleh mencari jawapannya dengan menggunakan ayat kita sendiri. Sudah lihat, mesti tulis dengan ayat yang lengkap. Pelawat bermalam di rumah para nelayan supaya dapat menikmati suasana kehidupan para nelayan di situ. Kan? Sebab di sini tadi kamu baca tentang kehidupan para nelayan. Jadi apabila pelawat bermalam di rumah para nelayan, mereka akan dapat menikmati suasana kehidupan para nelayan di situ. Mereka akan dapat mengetahui bagaimanakah caranya kehidupan para nelayan di kampung mereka. Baik. Dapat jawapannya, murid-murid? Jika tidak pasti, kamu boleh mendengar semula ya. Baik, cikgu akan baca sekali lagi jawapan yang lengkap berdasarkan kepada apa yang kita baca tadi. Pelawat bermalam di rumah para nelayan supaya dapat menikmati suasana kehidupan para nelayan di situ. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada soalan yang terakhir. Soalan yang ke-6. Soalan ini juga mempunyai lampu yang berkelip-kelip. Ini menandakan soalan ini pun memerlukan kita berfikir dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi kita. Soalannya berbunyi begini. Mengapakah keluarga nelayan perlu melakukan aktiviti lain selain daripada menangkap ikan? Mengapakah keluarga nelayan perlu melakukan aktiviti lain selain daripada menangkap ikan? Yang ni cikgu yakin murid-murid boleh menjawab soalan ini dengan baik. Kerana nelayan tidak semestinya mereka akan melakukan aktiviti menangkap ikan sepanjang masa. Kerana ada masa-masa yang tertentu, contohnya seperti musim tengkujuh, iaitu musim laut yang bergelora, musim angin kuat, kemudian musim hujan yang lebat. Jadi para nelayan tidak boleh turun ke laut
ataupun ke sungai untuk menangkap ikan. Jadi mereka akan melakukan aktiviti-aktiviti lain seperti yang telah kita bincangkan tadi. Jadi mengapakah keluarga nelayan perlu melakukan aktiviti lain selain daripada menangkap ikan? Lihat jawapannya di sini. Jawapannya bukan di sini, tetapi berdasarkan daripada petikan ini, kita boleh memikirkan jawapannya. Baik, seperti biasa, cikgu mahu kamu menulis jawapan dengan ayat yang lengkap dan betul. Keluarga nelayan perlu melakukan aktiviti lain selain daripada menangkap ikan kerana aktiviti lain ini boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan jika nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan. Boleh murid-murid? Jelas? Kalau nelayan tidak dapat pergi menangkap ikan, jadi mereka akan melakukan aktiviti-aktiviti lain seperti yang terdapat di dalam petikan ini. Apakah tujuannya mereka melakukan aktiviti-aktiviti ini? Sudah pastilah untuk sebagai sumber pendapatan tambahan. Sebab kalau tidak dapat pergi menangkap ikan, adakah mereka memperolehi hasil? Tidak kan? Jadi mereka melakukan aktiviti-aktiviti lain untuk menambahkan sumber pendapatan mereka. Contohnya macam mengenyam tikar. Selepas mengenyam tikar, mereka akan menjual. Setelah jual dapat apa? Betul, mereka akan mendapat wang. Jadi, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan selain daripada menangkap ikan. Mereka perlu melakukan aktiviti lain itu untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Boleh faham kan murid-murid? Baik, jika boleh faham, senang sahaja. Latihan menjawab soalan pemahaman. Untuk murid tahun 5 Cikgu Laura, sila buat latihan ini di dalam buku latihan atau kertas kajang. Jika kamu mendengar ataupun menonton video ini sehingga di sini, maksudnya kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Baik, untuk murid yang belajar bersama-sama dengan cikgu pula, semoga pembelajaran ini bermanfaat kepada kamu ya. Baiklah murid-murid, semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada murid-murid ya.